Ha? Tak mau duduk lah. Nampak macam malas lah. Apa nak jadi anak muda sekarang ni? Air siap ni. Okey. Dia sepatutnya ni. Tapi Dari sini. air kotak. Letak air atas kan. Dia kotak. Kan macam kotak tu kat sini. Tapi kau ke sini. Tapi Tak boleh. Nanti nampak pula dia. Kalau kereta tadi belakang boleh letak apa? Kereta belakang. kereta hijau. Kereta ni. Belakang letak kotak, letak air supar. Dia setiap masih ada kan. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan terbaik insya-Allah. Kita berada di hari Sabtu. Allahu Akbar. Kita sedang berada di penghujung-penghujung perjalanan Rajab. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi pastikan kita tingkatkan amal ibadah kita. Kita sedang menghampiri Syaban, kemudiannya akan bersambut dengan Ramadan. Jangan tak rasa Allahu Akbar. Jangan kita letakkan semua bulan sama je. Kan? Sampaikan setiap perbuatan kita sama je, tak nampak ada perubahan. Adalah perubahan dari sudut amalnya, dari sudut tindak tanduk kita. Sekurang-kurangnya kita sedang mempersiapkan diri kita untuk menyambut satu bulan yang penuh kenikmatan, penuh keberkatan. Allahu Akbar. Bulan yang Allah hadirkan untuk nak selamatkan iman kita ni. Dan yang Allah gandakan segala amalan ni pada bulan tersebut, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Dan jangan lupa sahabat-sahabat, perbanyakkan juga zikir kita, selawat khususnya. Mudah-mudahan kita selamat di akhirat. Dan sekadar selawat satu amalan yang Allah sambut. Allah juga berselawat. And subhanallah, Allah turunkan rahmat dia, kasih sayang dia kepada orang yang sentiasa berselawat. Allahu Akbar. And mencari alasan itu mudah. And tetapi alasan itu tidak akan membawa kita memiliki kebahagiaan di akhirat. Ingat tu sahabat-sahabat. InsyaAllah hari ini kita bicara tentang isu kekeluargaan lagi. Kali ini kita ambil satu tajuk yang jadi isu hangat pada kita adik-beradik. Siapa nak jaga mak kita? Siapa nak jaga bapak kita yang uzur? Kan? Bukan mudah Nak jaga mak bapak yang uzur, nak jaga mak bapak yang sakit, nak jaga mak bapak yang ada masalah kesihatan. Allahu Akbar. Maka satu penghormatan di ruang sekecil ini kepada semua orang yang sedang jaga mak bapak mereka. Itu tak termasuk lagi pengorbanan mereka tinggalkan kerja, berhenti kerja. Allahu Akbar. Ada keluarga terpaksalah usung mak bapak ke Hulu Kili kan. Rumah adik-beradik ni, minggu depan ni lain, ada terpaksa kan. Tapi ada orang dia lakukan pengorbanan cukup luar biasa. Siapa pun anda, apa pun anda lakukan, mudah-mudahan anda mendapat yang terbaik di sisi Allah SWT, sebab dialah maha baik. Dialah ya Razak, ya Fatah. InsyaAllah. Jangan kita tangisi perbuatan orang ke atas kita. Andainya anda jaga mak bapak anda, tapi adik-beradik tak rai, adik-beradik cari salah, adik-beradik sengaja nak condemnkan. Ingat, kita buat ni bukan kerana adik-beradik kita. Kita buat ni bukan kerana nak dapatkan pujian mereka. Kita buat ni kerana Allah SWT. Kerana bila Allah muji, itu jauh lebih besar daripada pujian makhluk. Bila Allah memberi, itu jauh lebih dahsyat daripada pemberian makhluk. Jadi, jangan cari makhluk, carilah pencipta kita Allah SWT. Bukan sikit orang yang berhadapan dengan isu seperti ini. Siapa nak jaga mak, siapa nak jaga ayah. Mak kita dulu jaga kita, ayah kita jaga kita.
dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Tapi belum tentu kita mampu jaga mereka dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa. Belum tentu kita boleh jaga dia. Dengan cerita pasal hati dan jiwa, belum tentu kita boleh jaga dia. Ramai orang beri 1001 alasan. Aku sibuk, aku ada kerja, aku ni pam. Nampak tak Maka didengari oleh orang tua. Mak dengar, ayah dengar, menitis air mata dia. Air mata yang jatuh kerana akhlak kita, maka habislah kita. Air mata mereka jatuh kerana sikap kita, habislah kita. Subhanallah. Yang ada memang ada konflik yang sangat besar. Yang ada memang tak dapat elak kan. Sebab isu suami tak selesa. Kalau kita nak jaga mak kita, nak jaga bapak kita, suami kita tak selesa, suami kita rasa satu beban, semua ada. Jadi nampak tak? Perkahwinan kita bukan kebetulan, tapi semuanya takdir Allah SWT. Cantik je. Dengan siapa kita berkahwin, orang ini akan mempengaruhi perjalanan hidup kita selepas-lepas tu. Watak macam mana suami kita, watak macam mana isteri kita, sebenarnya Allahu Akbar. Rupanya ada kesan impak besar dalam kehidupan kita selepas-lepas tu. Masa bercinta semua seronok. Nampak yang cantik, nampak yang indah. Kentut pun bau wangi. Nampak bau ketiak yang hapak pun rasa macam bau minyak, bau kasturi. Faham tak Perlu meleleh. Nampak macam bau kena hujan ni. Tak nampak buruk. Lepas tu macam-macam keburukan terselah. Nampak Allahu Akbar. Subhanallah. Satu, kita mencari kerana Allah, kita akan terima kerana Allah, insya-Allah. Banyak orang dah nampak dah. Bukan senang. Sangat sulit kehidupan hari ini. Subhanallah. Bukan mudah nak menjaga mak bapak yang uzur, yang sakit. Subhanallah. Jadi lapangkan hatimu, terima dengan reda, kuatkan semangatmu, kuatkan jiwamu. Sebab kita tidak hidup kerana makhluk, kita tidak hidup dengan pujian orang, kita tidak hidup dengan kata-kata orang. Kita hidup kerana Allah SWT. Nafas kita Allah yang kirimkan. Mata kita celik dan padam, celik dan tutup, Allah yang bagi. Allahu Akbar. Maka semua yang kita buat ni kerana Allah. Apa pun kita buat kerana Allah SWT. Kita nak buat Nabi tersenyum, Nabi gembira dengan akhlak kita. Pak Aris ulang ni. Jangan kau kejar senyuman makhluk bernama manusia di sekitar hidupmu, di circle hidupmu. Tapi kejarlah senyuman Nabi yang akan Nabi terjemahkan bila kamu bertemu dengan Nabi. Inilah umat aku yang terbaik. Inilah umat aku yang buat aku gembira dan bangga. Dia layak duduk sebelah aku. Dia layak minum di telaga Kausar bersama aku. Inilah orang yang ketika hidup, dia sentiasa hidupkan ibu dan ayahnya dalam hati dia. Inilah ketika hidup, dia jaga mak bapak dia dengan hati. Inilah hidup, dia biarkan orang bicara buruk tentang dia, tapi dia tidak balas seinci pun. Inilah orang dia ketika hidup, orang aibkan dia pun, dia tidak balas apa-apa. Allahu Akbar. Inilah orang ketika hidup, dia tak pijak orang untuk berjaya. Dia berlapang dada, dia reda dengan segala kesulitan yang dihadapi. Allahu Akbar. Ini semua tuan-tuan, kita mungkin berendam air mata dengan tekanan yang kita lalui. Kita mungkin menangis dengan stres yang kita jalani. Kita mungkin tertekan dengan banyak perkara. Tapi percayalah, kalau kita berjaya mengawal emosi dan perasaan kita, semuanya kita letak kerana Allah, kita akan buat Nabi gembira. Dan pastinya Nabi bahagia. Dan kita akan diakui sebagai umat Muhammad SAW. Percayalah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, tidak ada kawan kita yang akan sanggup berkorban segala-galanya untuk hidup kita, tuan-tuan. Tapi Nabi SAW yang kita pernah jumpa baginda, subhanallah, tapi kasih baginda terlalu tinggi. Sampaikan baginda tidak tenang. Tak tenang, tuan-tuan. Subhanallah. Memikirkan bila Nabi dibangkitkan. Subhanallah. Nabi, antara perkara pertama yang Nabi tanya ialah pada para malaikat, khususnya pada Jibril AS. Mana umat aku? Maka malaikat bagi tahu, tiupan sangkakala belum dibunyikan untuk kebangkitan, dan umat kau belum dibangkitkan lagi. Nabi risau, Nabi bimbang, Nabi takut, Nabi cemas, Nabi gelisah. Kalau umatnya telah pun dibawa masuk ke neraka. Begitu kasih dan sayang. Takkan selawat kecil pun tak boleh. Dan setiap perbuatan baik kita akan buat Nabi bahagia. Percayalah. Jangan fikir apa orang kata. Jangan fikir apa bicara orang. Tapi sentiasa fikirlah bicara Nabi tentunya penuh keindahan dengan akhlak kita yang indah. Percayalah. Dan salah satu perkara yang Nabi sangat seronok, gembira,
Kan? Subhanallah, bila seorang anak sanggup untuk jaga mak bapak dia. Seorang anak sanggup korbankan masa dia untuk mak bapak dia. Seorang anak yang sanggup kan, melayan kerenah mak bapak dia. Sabar itu satu benda yang sangat sukar tuan-tuan. Bukan mudah. Kan? Sabar itu satu perkara yang sangat sulit untuk diterjemahkan dalam kehidupan. Kita boleh cakap, sabar je lah. Kau kena sabar. Itu kita bicara di tempat di mana kita tidak merentasi, tidak melalui kesakitan, kesulitan, kepayahan. Tapi kita berada di tempat itu, bila kita berada di lokasi itu, bila kita berada di zon kesakitan, kesulitan, kepayahan itu, kita akan faham apa maksud, apa erti, apa definisi dan sabar itu sendiri. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jom, dan kita jangan berlengah lagi. Kita nak soalan. Ada soalan tak? Kita kongsikan soalan. Sahabat-sahabat jangan lupa juga untuk bantu ni madrasah Pak Aris. Ini suasana madrasah kita. Memanglah tenang sebab kelas tengah berjalan. Tengah berjalan, berfungsi dah penghujung-penghujung ni. Hari ni Sabtu, kelas ni separuh hari. Jadi ni suasana madrasah. Kita kita buat live di ruang yang lain sedikit. Tidak seperti biasa. Ini di pintu paling depan madrasah. Kalau tuan-tuan boleh nampak, ini suasana madrasah kita. Jadi nak menguruskan madrasah tu, cabaran dia juga besar. Kita ada satu air yang kita jadikan sebagai sumber pendapatan kita. Air ni tuan-tuan akan dijadikan menu buka puasa kepada orang miskin, orang susah. Jadi anda boleh dapatkan air ni, di mana anda boleh sponsor air ni untuk kita bekalkan kepada orang susah, orang miskin atau kat masjid-masjid masa bulan puasa. Tapi projek ni dijalankan sekarang. Sebab bulan puasa itu masa hantar je. Rejab Syaban ialah proses untuk kita nak cari mana-mana followers kita yang beli air ni. Dia nak, pahala banyak bulan puasa kan, jamu orang makan. Orang buka puasa dengan air ni. InsyaAllah, tuan-tuan boleh dapatkan air ni. Di TikTok, anda pergi ke Pak Aris Motivasi. Kat situ ada bio kita tu. Anda tekan ada apa ni? Ada nombor telefon kat situ. Okey. Kalau di Facebook kita dah bagi nombor telefon awal-awal. Di YouTube pun kita dah bagi nombor telefon. Bagi kan? Kita bagi sebab di platform Facebook dan juga di YouTube mereka boleh letakkan nombor telefon, tapi TikTok dia tak boleh. Ada orang boleh. Kita kan letakkan sekejapan je. Kan? Bulldozer datang. Angkut dia kita. Dia angkut dia kita. Dia tak bagi apa-apa. Ada orang boleh siap-siap letak nombor telefon, rezeki dia. Alhamdulillah. Kita tak boleh sebabkan ada yang bulldozer datang, dia sapu terus TikTok kita. Satu TikTok kita pun bukan senang kan. Sebab dah banyak kali kena apa? Kena ban. Violent kan. Ada je. InsyaAllah, tuan-tuan. Ada soalan-soalan. Saya nak soalan. Ya. Daripada TikTok Azhar Umi. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami lebihkan isteri muda. Sebabkan saya marah sangat, saya halau suami. Dia macam ni puan. Macam ni puan. Macam ni. Assalamualaikum Ustaz. Maafkan Ustaz. InsyaAllah. Suara tinggi saya sebab itu. Tak apa, tak ada. Terbaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma. InsyaAllah. Ustaz, nanti saya mau jumpa Ustaz. Mau bagi satu sampul misteri. Oh. InsyaAllah dah. Bila? Lepas bila live. Saya bagi salam kat Ustaz Kang. InsyaAllah. Itu sampul misteri bahaya tu. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Ustaz, baik jaga diri. Ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz Abah bagi live, boleh Abah bagi tahu suruh saya apa? Kalau ada tasmi' atau tak, mungkin Abah tak. Tak apa Ustaz, tak apa. Okey. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam ni puan dalam kehidupan kita, semua takdir Allah yang tetapkan. Tak ada orang nak, sebahagian besar wanita tak nak bermadu. Walaupun madu tu dibenarkan dalam Islam. Kalau kita sebagai anak, walaupun saya lelaki, kalau bapa saya nak ada perempuan lain pun kita akan marah. Sebab kita sayang mak kita kan. Itu realiti kehidupan. Tapi apa yang kita suka dan tak suka tidak akan mempengaruhi takdir Allah. Apa yang kita suka atau tak suka tidak akan menentukan takdir hidup kita. Semuanya telah Allah tetapkan sejak azali lagi. Sebelum kita ada, takdir kita dah wujud dah. Dan kita sedang menjalani takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi puan, kena faham puan, suami ni dengan isteri muda, dia memang asyik masyuk, dia sampai lupa kita. Dengar pesan saya,
mungkin tak senang untuk didengari, tapi inilah bahasa yang paling sonok untuk saya bagi tahu pada puan, supaya puan jadi orang yang terbaik di sisi Allah. Puan kena ingat, suami bermadu puan tak selesa, tetapi bermadunya suami tadi tidak membuka ruang dosa. Suami kita bermadu itu memang satu jalan dengan sirah Nabi, sunnah dibenarkan dalam sudut syarak. And apa pun pegangan suami, kalau dia dah kahwin satu lagi, itu dibenarkan. Walaupun pegangan dia, itu cerita lain. Dia bermadu. Puan bermadu, dia kahwin satu lagi, kan? Maka dia tidak melanggar hukum. Dia tu benar. Kan? Sebab dia, kecuali dia ada skandal, dia ada perempuan lain, tu lain. Ni cerita dia telah pun menepati kan hukum syarak. Dia kahwin satu lagi. Puan suka tak suka, puan izin tak izin, dia tidak melanggar syarak. Dia telah melakukan satu benda yang betul. Tapi yang saya bimbang, ramai orang perempuan oleh kerana tak mampu menerima kenyataan, puan telah mencipta dosa besar. Pada hakikat kita rasa macam suami berdosa sebab khianat perasaan kita, khianat emosi kita, khianat cinta kita. Tapi realitinya kita balas tu yang dosa besar. Puan halau suami itu dosa besar puan. Kan? Mungkin tak sonok puan dengar, tapi saya kena cakap supaya puan faham. Hakikatnya puan, Allah sedang panggil puan dengan ujian tu. Bila suami tinggalkan kita dengan perempuan lain, bermakna Allah bagi laluan pada kita untuk ada banyak masa dengan dia. Kalau dulu suami ada, kita kena layan dia, kita kena uruskan dia, sampai letih kita, sampai penat kita. Kita penat pun, dia nak tidur dengan kita. Dia tak faham ke kita tengah penat. Sebab menolak tu berdosa besar. Kita layan juga kerenah dia. Kita layan juga nafsu dia. Kan? Sampai kita sangat sukar untuk bangun tahajud. Tapi bila Allah nak tolong kita, Allah bagi laluan kepada kita, kan? Dengan suami tu pergi kat isteri cantik dia, kan? Kita ada banyak masa dengan Allah. Puan kena faham, suami tu datang pada puan dengan izin Allah. Suami tu, masa puan main pondok-pondok, puan tak tahu siapa suami puan. Tapi takdir puan, yang telah Allah takdirkan sesuatu dalam hidup puan, telah ada. Walaupun kita masih kecil lagi. Dalam rahim ibu dah ada. Jadi sebenarnya, kan, kalau ikut emosi, ikut marah, memang puan akan lakukan perkara macam tu. Tapi puan, kena banyak bersabar. Allah nak bagi laluan kepada puan. Sebab ingat puan, kan, Nabi bertemu dengan banyak wanita dalam neraka. Kan? Ini yang kita bimbang. Allahu Akbar. Jadi puan kena terima takdir tu, kena reda. Puan banyak mengadu dengan Allah. InsyaAllah puan. Sebab bila puan mengadu kepada Allah, Allah akan bagi hidayah pada suami puan. InsyaAllah dia kembali pada puan. Dia cinta pada puan balik. Dia kasih pada puan balik. Kan? Tapi bila puan halau dia, dengan sebab rumah ni aku punya, kau duduk rumah aku. Bukan macam tu cara kita selesaikan masalah. Kan? Kita selesaikan masalah dengan bijaksana. Satu, kita mesti ada fatana, itu sifat Nabi. Kau cakap senang le, kau tak lalui. Saya juga ada bahagian saya yang tersendiri. Puan ada bahagian puan, saya ada bahagian saya sendiri. Kalau kita ikut emosi dan ikut marah, saya pun akan buat macam puan buat. Balas balik dengan apa yang orang khianat kita. Tapi puan jadi orang bijaksana. Sebab bagi orang yang ada Allah dalam jiwa dia, Allah akan bagi, Allah akan titipkan. Saya percaya. Puan halau suami puan, puan rasa tenang ke? Puan rasa bahagia? Kan? Puan rasa lebih tenang? Puan akan fikir, kan? Puan akan rasa terkesan, puan bermain dengan emosi. Tapi bila puan ikut apa yang Nabi buat, puan buat apa yang Islam suruh, syariat suruh, maka puan akan lebih tenang. Sebab itu yang Allah janji. Allah akan bagi kepada tenang dan bahagia. Tidak akan Allah bagi pada orang tak beriman walaupun di Islam. Dia tidak beriman pada Allah, Allah tak akan bagi. Tak akan titip kebahagiaan tu. Kalau dia rasa dibagi, itu dia punya perasaan ni. Dia tak akan bahagia. Melainkan dia beriman kepada Allah SWT. Orang kafir langsung tak akan diberi kebahagiaan. Kan? Jadi puan, bila puan ikut apa yang Nabi ajar kita, banyakkan ingat Allah. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kan? Kita akan tenang. Percayalah. Orang ingat Allah, dia akan tenang. Puan banyakkan zikir puan. InsyaAllah. Kalau suami balik-balik, puan jangan halau puan. Puan buat yang terbaik. Menang hati suami. Puan terikat dengan satu ikatan yang sah. Puan terikat dengan satu ikatan yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bahaya tu. Suami tentu akan dipertanggungjawabkan. Dia kahwin lain. Mana nafkahnya contohnya. Mana dia punya
Kan? Didikkan dia pada isteri dia. Kenapa kau tak didik isteri kau? Kenapa kau tak tarbiyah dia? Kenapa kau tak bangun? Itu dia punya akaun puan. Saya tengah cakap pasal akaun puan. Kan? Allah Akbar. Saya tak boleh menangkan siapa-siapa. Sebab inilah jalan life saya. Benar adalah benar. Tidak benar tu tidak benar lah. Jadi puan, kembali pada Allah. Banyak buat solat taubat puan. Minta bantuan Allah. Minta kekuatan daripada Allah. Amalkan zikir. Ya Hayu Ya Qayyum. Puan tengah sulit. Puan tengah bercekamu emosi. Ya Hayu Ya Qayyum. Birahmatika astaghis. Ya Allah, kau yang maha hidup. Kau juga yang maha berdiri. Dengan rahmatmu ya Allah. Bantulah aku. Pandanglah aku. Kan? Tolonglah aku. Mintalah bantuan Allah. Sebab dia lah sebaik-baik penolong. InsyaAllah puan ni, saya doakan puan diberi kekuatan oleh Allah SWT. Banyak kita buat solat taubat. Banyak kita ni berhajat pada Allah. Bermula dengan taubat. Bermula dengan permohonan maaf kepada Allah. Ingat sahabat-sahabat, matilah kita dalam keadaan bertaubat. Kan? Jangan tak bertaubat sebab kita semua ada dosa. Wallahu a'lam. Next. Puan yang risau puan ni, suami puan akan faham nanti. Tang-tang besok dia dah usia, dia dah meningkat usia pam-pam, dia masa tu dia sakit, dia kena stroke, dia terbaring atas katil, baru dia tahu isteri mana yang akan uruskan dia. Biasa macam tu lah. Kan? Allahu Akbar. Next. Daripada TikTok Seroja Irdina. Faris, saya sedang mencari redha Allah. Tapi Allah uji saya mencintai suami orang dan kantoi dengan wife dia. Nasihat saya? Puan, saya nak bagi tahu pada puan. Ya, kita boleh berkahwin dengan suami orang. Kan? Sebab seorang lelaki boleh kahwin sampai 4. Betul. Tapi dalam setiap tindakan kita, dalam setiap perbuatan kita, kita mesti ada Allah. Minta bantuan Allah. Kenapa kasih kita pergi ke arah tu? Kenapa? Sebab kita tak ada kasih dengan Allah. Kerana kita punya cinta pada Allah tak wujud. Kalau kita kasih pada Allah, kalau kita kasih pada Rasulullah, nak kasih macam mana Pak Aris? Jaga solat. Perhebatkan zikir. Jaga amalan kita. InsyaAllah, jalan kita cantik. Jalan kita lebih indah. Nampak tak, Allahu Akbar. Subhanallah. Sebab saya ada satu kes puan. Untuk puan, dengar baik-baik. Ada satu follower saya tak pasti dia ada kat sini atau tidak. Tapi ini kisah follower saya. Saya dah buat live lebih 10 tahun. Ini cerita follower saya. Dia kata, Pak Aris, saya sangat tertekan. Dan suami saya tak layan saya dengan baik. Selepas dia kahwin yang ketiga, dia kurang masa dengan saya. Saya tanya, isteri ke berapa puan ni? Sebab suami dia kahwin yang ketiga. Saya isteri yang kedua. Nampak tak? Dulu masa dia isteri yang kedua, suami dia telah tinggalkan isteri yang pertama. Pada waktu tu, dia langsung tak fikir isteri yang tua. Pada waktu tu, dia langsung tak fikir emosi orang lain. Engkau ambil kasih sayang orang, engkau langsung tak fikir orang yang kehilangan kasih sayang tu. Hari ini bagaimana bila Allah balas? Suami pergi ke isteri yang ketiga, engkau rasa seperti mana dirasai perasaan, emosi, tekanan yang pernah dilalui oleh isteri yang pertama. Jadi puan bisa tak kali bila puan nak buat satu perkara, puan kena ambil tahu juga kan, sesuatu yang boleh memberi impak kepada hidup puan. Kan? Sesuatu yang boleh, dia kalau boleh tinggalkan isteri dia yang pertama, kenapa dia tak boleh tinggalkan isteri dia yang kedua, iaitu puan? Kalau isteri pertama dia yang dulu bercinta sekian lama, yang berjanji bersumpah setia, lautan berapi ku renangi, kan? Faham tak? Gunung tinggi ku daki, Allahu Akbar, mandi tak basah, makan tak kenyang. Dia boleh tinggalkan wanita itu. Janji yang sama dibagi pada puan sekarang. Rasa-rasa dia boleh tinggalkan puan tak? Itu motivasi yang mesti ada dalam hidup kita. Dan minta bantuan Allah, supaya kita sedar perbuatan kita ni benar atau tidak. Sebab hanya Allah saja boleh bagi jawapan itu pada puan. Dengan rasa, perasaan, nampak tak? Dengan emosi. Saya tak boleh kata, boleh kahwin sebab sah apa kalau nak kahwin suami orang. Kan? Ya. Tapi minta bantuan Allah dulu. Saja aku solat sunat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Minta bantuan Allah. Kan? Sama ada perbuatan kita ni betul atau tidak. Saja aku solat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebab ada orang, perkahwinan kedua tu merosakkan terus secara total perkahwinan yang pertama. Kan? Sebab perkahwinan zaman sekarang bukan lagi berteraskan Nabi. Berteraskan nafsu. Berteraskan kepada kecantikan. Tidak lagi merujuk kepada apa yang Nabi perjuangkan. Nabi kahwin janda.
Nabi poligami tapi isteri Nabi janda. Kan? Nabi kahwin seorang wanita lebih tua daripada usia Nabi, Siti Khadijah Al-Kubra, yang Nabi sayang dia sepenuh jiwa. Yang Nabi selepas berkahwin dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi masih sebut nama Siti Khadijah, menyebabkan Siti Aisyah terasa hati. Nabi kata, kau tak berhak pun terasa, sebab wanita ini kan, ketika aku tak ada apa-apa, dialah berkorban segala-galanya untuk aku. Kan? Sampaikan Siti Khadijah kata, wahai abang, wahai suamiku yang tercinta, wahai jiwaku, wahai kasihku, kan, andainya aku dah tak ada dan kau memerlukan sesuatu daripada aku, tulang aku pun kau ambil. Buat apa pun. Macam tu sekali cinta Siti Khadijah Al-Kubra kepada Nabi SAW. Nampak tak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Cinta kita pada hari ini disemaikan dengan apa? Nafsu. Cinta kita disemaikan dengan apa? Harta. Cinta kita disemaikan dengan apa? Kedudukan, pangkat. Nampak tak? Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak? Minta bantuan Allah dulu. Betul ke perasaan kita ni pada orang ni? Betul ke perasaan kita ni kita alirkan, kita alurkan, kita jalankan, kita airi dengan perkara yang betul? Minta bantuan Allah SWT. Saya tak berhak untuk menentukan boleh ke tak boleh. Wallahu a'lam. Next. Saya doakan yang terbaik untuk puan. Mudah-mudahan Allah rahmati puan. Allah beri anda jalan untuk jalan yang terbaik. Seperti mana kita minta 17 kali setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang Allah redha. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Next. Daripada TikTok Al-Muni, kalau saya, suami orang tu bersungguh, saya dah tolak. Macam mana? Stres. Yang punya badan awak, dia bersungguh nak awak sebesalahkan. Cuba dia pernah ke dadah. Cuba badan dia penuh sopak. Cuba badan dia penuh dengan kudis. Dia bersungguh nak awak. Awak rasa nak tak dia? Hidung leli ingus dia. Tek mata pun selekeh. Kau rasa kau nak dia tak? Nampak tak? Faham ke faham? Jadi yang punya badan tu awak. Awak yang buat keputusan. Jadi sumber kekuatan awak tu ialah Allah. Awak tu mesti cari Allah. Kamu mesti cari Allah. Cari dia. Subhanallah, sujud pada dia, minta bantuan dia, bangun sepertiga malam. Ini adalah keputusan yang akan menentukan perjalanan anda selepas ni. Kau kena faham. Bila kau nak berkahwin jadi isteri yang kedua, kau kena faham masa kau dengan suami tidak boleh 24 jam. Masa kau tak boleh kau bagi lebih pada kau jadi isteri yang tak adil. Maka itu membuka ruang jalan-jalan ke neraka Allah. Kau kena faham ni. Suami ikut cakap engkau juga akan tewas nanti di hadapan Allah. Mahkamah Allah bukan mahkamah dunia boleh jolok. Mahkamah dunia bolehlah kau bawa peguam-peguam kau yang hebat. Mahkamah Allah nanti, tangan kaki kau akan bercakap, mulut kau akan ditutup sepenuhnya, mutlak. Disaksikan oleh para Nabi dan Rasul. Dikelilingi oleh dan dilihat oleh lautan manusia. Daripada zaman Nabi Allah Adam hingga ke penghujung. Subhanallah. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. So minta bantuan Allah. Betul ke perasaan aku ni? Betul ke apa tindakan aku ni? Mintalah bantuan Allah. Kalau kamu tak nak, maka buat amalan supaya hati kamu kuat. Jangan berbolak-balik. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Hatikan kita macam tu. Sedap suka, sedap suka. Engkau kena ambil kira perbuatan kau nanti apa impak pada kehidupan orang lain. Sebab kehidupan orang lain tak macam kehidupan dulu. Zaman para sahabat, zaman para tabi'in, zaman ulama-ulama mutabar. Kita kehidupan hari ini, suami kahwin dan tuntut cerai. Ceraikan saya, ceraikan saya. Jadi anda menjadi sebab 1001 perkara berlaku. Lintah pukang hancur lodo. Allahu Akbar, subhanallah. Saya ambil satu kisah. Ini semua kisah-kisah follower saya paparkan, saya terjemahkan, saya persembahkan kepada anda. Supaya anda fikirkan dalam-dalam. Ada seorang lelaki. Macam saya lah gaya ni. Umur 50 lebih. Tapi gaya macam anak muda kan. Jatuh cinta. Perempuan tergila-gilakan dia. Senyap-senyap kahwin kat Thailand. Berapa lama boleh tutup rahsia? Subhanallah. Allahu Akbar. Akhirnya terbongkar. Selepas 3-4 tahun kahwin terbongkar. Lama juga dapat simpan tu. Terbongkar. Bila terbongkar, isteri dah mengamuk-ngamuk tuntut cerai. Cakap macam-macam, ungkit macam-macam. Dan isteri tengah marah, macam-macam lah dikeluarkan. Anak dah besar-besar 20-an, 23, 24, 18, 19. Anak dekat-dekat, besar-besar. Jadi anak-anak sebelah mak marah ayah, benci ayah. Ini salah sebenarnya. Tapi emosi manusia. Sebelah mak entah bapak, bapak tertekan. Dia ceraikan isteri dia. Dia ceraikan isteri dia. Dan dia percaya bahawa panas sampai ke petang. Dia percaya bahawa musim bunga tak ada musim luruh. Dia percaya bahawa panas tak akan ada tengkujuh. Allahu Akbar. Dia pun hidup best. Lepas cerai, bawa isteri pergi, isteri yang dia kahwin yang kedua tu, dia bawa pergi luar negara, pergi Europe. Orang kaya tuan-tuan. Tak sampai setahun dia accident. Accident tu menyebabkan dia lumpuh kaki. Isteri tinggalkan dia tuan.
isteri tinggalkan dia. Isteri tinggalkan dia. Rupanya perempuan ni tadi nak dia atas kedudukan status dia, pangkat dia, harta dia, kemewahan dia. Nampak tak? Kebangangan kita kadang-kadang kan, yang lelaki nak pilih mana perempuan pun. Hak kamu, kalau kamu rasa kamu boleh kahwin 2, 3, 4. Tapi kena cari Allah dulu. Minta petunjuk daripada Allah. Itu adab kita sebagai seorang hamba. Walaupun takdir kita dah tentukan oleh Allah SWT. Itu adab kita. Dan supaya kita tak salah langkah. Akhirnya, dalam keadaan dia terbaring tu, lumpur tuan-tuan. Allah, isteri dia yang diceraikan. Tak sampai hati datang, jenguk sesekali kat hospital tu. Nampak tak? Jadi kita apa pun buat, ingatlah, railah setiap perjuangan yang dilakukan oleh insan di sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Isteri kita, suami kita. Ramai juga perempuan yang ada skandal dengan rakan sepejabat. Suami kita berkorban macam-macam. Dapat tackle sikit, buat isyarat bodoh macam ni. Kan? Ni nampak, aku tak faham ni apa isyarat ni. Kan? Yang aku faham jadi lain. Faham tak? Buat macam ni, kan? Dah mula apa? Cair. Dah mula ready. Kan? Semua orang boleh buat, orang gila pun boleh buat. Takkan murah sangat cinta kita. Takkan murah sangat emosi kita. Takkan murah sangat perasaan kita. Kena ingat kita isteri orang. Kena ingat kita milik orang. Kena ingat tubuh kita tak boleh kongsi dengan orang lain. Sebab dah jadi hak orang. Melalui nikah yang Allah perkenankan. Subhanallah. Ada skandal. Lelaki kalau nak perempuan ni nak apa? Lelaki kalau nak perempuan ni nak tidur, nak tubuh badan. Dia nak bersama. Tak kurang yang ditinggalkan selepas dia tidur. Jadi perempuan ni macam mana? Satu kisah. Saya nak cerita ni banyak kisah lah. Satu kisah. Ini kisah ni disampaikan pada saya untuk saya coaching orang ni. Dia punya suami ni duduk kat taman. Ini kisah benar ni, bukan gurau. Malam-malam pukul 6, pukul 2, pukul 3 bila dia tengok isteri dah tidur, dia keluar pintu belakang. Jumpa isteri jiran. Satu taman. Ini kisah benar, bukan gurau. Ini kisah di Melaka. Bukan di Kampuchea atau Vietnam. Jauh sekali kat India. Maupun Bangladesh. Apatah lagi yang guling-guling bukit Hindustan. Tak. Ini kisah Melayu, Islam di bumi bertuah ni. Tengah malam pukul 2, pukul 3, keluar, kan, jumpa jiran, isteri jiran. Isteri jiran tu pun bangang, jumpa. Akhirnya kantoi. Kan, ada orang nampak. Allahu Akbar. Nampak tak Akhirnya, si suami ni tadi ceraikan isteri dia. Kan? Yang isteri tadi seorang tu, yang suami ni, malu Allah kat taman. Macam mana? Orang taman semua cakap. Nampak tak tuan-tuan? Dalam kehidupan kita. Bila cinta tu namanya buta, kan, orang dah tak nampak halal haram. Berhati-hati, kita dah dewasa. Kita ni dah tua. Dah patut matang. Kita bukan lagi umur 21, 22. Kita dah main 30-an, 40-an, 50-an orang macam saya ni. Kan? Tak ada lagi satu kelapa nak pakai satu straw. Kan? Itu kelapa tu letak kat kepala je. Faham tak? Nak satu straw dengan bini kita. Kan? Dengan bini orang apa hal? Bangsat apa kita ni? Bini orang pertahankan. Kalau bini kau orang macam tu boleh. Kan? Jadi tolong pertahankan keluarga, perbuatan kita merosakkan rumah tangga orang. Punya banyak anak dara, punya banyak janda boleh ambil, kau ambil bini orang juga. Apa kebangangan kita? Wah, ada satu ni cakap saya apa? Faris, saya minta maaf Faris. Saya ni tak dilayan oleh isteri saya dengan baik. Ya, nak cakap kau bangang kau marah, nak cakap kau bodoh kau pandai belajar sampai universiti. Nak cakap kau musibat, engkau pergi masjid. Engkau isteri kau lain kau tak baik, isteri kau bebel, isteri kau herdik-herdik, isteri kau dominan dalam keluarga. Okey, kau nak cari perempuan lain, tapi jangan bini orang, takkan kau bangang. Faham tak? Isteri kau buruk, kan, kau pergi cari bini orang apa hal? Kau boleh cari orang lain carilah janda banyak, carilah anak dara orang kalau kau nak. Nampak tak? Kau cari bini orang apa pasal? Nampak tak? Kau pergi masjid. Nak cakap musibat tapi pergi masjid. Macam mana nak cakap tu? Nampak tak? Nak cakap bodoh belajar sampai universiti. Nak cakap tak cerdik tapi ada syarikat sendiri. Macam mana? Ini manusia hari ni. Tu cinta buta. Kan? Kita patut ubah cinta tu OKU. Kan? Semua daripada atas dan bawah semua tak boleh pakai. Faham tak? Kulu kili bawa bini orang. Tak kasih malu. Saya pernah handle kes ni. Sampai suami datang jumpa saya menangis-nangis. Faris, tolong saya. Apa teknik pun bagilah suami saya. Bukan senang tuan-tuan nak dapatkan balik. Berempat pula saya tahu. Kan, buat teknik ni. Teknik ni tak jaya Pak Faris masih tak berjaya. Buat teknik ni. Oh, macam-macam. Kan? Ini bukan silap mata. Kan? Ini bukan jampi serapa. Tembur pui je dapat. Satu ada orang main santau. Dah bengang sangat. Dia santau ni, lelaki tu dia santau bini dia sendiri.
Kan, yang kes kat Indonesia. Ada kan masuk kat TikTok saya lalu. Kan, dia bunuh bini dia. Sebab dia kata bini dia berselingkuh. Dia kata kenapa isteri dia berselingkuh sedangkan dia dah buat segala-galanya. Faham tak? Dia bunuh bini dia. Jangan main tuan-tuan. Allahu Akbar. Subhanallah. Bini orang. Stop. And saya ada kes lagi dahsyat tau. And tapi saya rasa tak sesuai cerita kat sini. Tragis betul cerita ni. Kisah ni betul-betul tragis. Tapi kalau program-program, kalau saya ada buka untuk 10 keluarga. Saya tak pastilah. Saya pun tak dapat maklum balas daripada tim saya. Secara percuma saya nak jumpa 10 keluarga ni duduk depan saya. Kita duduk ni tak ada kursi-kursi tau. Duduk bersila. Okey puan, apa isu dia? Boleh tulis atas kertas kalau malu. Saya akan susun strategi, kaedah, metod, pendekatan. Buat macam ni. Cuba buat insya-Allah. Okey puan apa? Saya nak guna. Saya ada pertemuan masa cuti sekolah nanti. 10 keluarga je. Boleh tak ada bayar 1 sen pun. Saya tak nak duit tuan-tuan. Kalau saya nak duit saya cakap. Tapi saya nak bagi free, saya bagi free. Allahu Akbar. Walaupun kita ni bukan senang Kita pun sulit. Kita struggle. Merasa kita struggle. Tapi saya nak kongsi, saya nak tolong. Tuan-tuan boleh tolong saya dengan cara belilah air syifa saya ni. Beli supaya kita boleh hantar ke masjid-masjid, surau-surau bantu kita. Ini projek kita. Untuk madrasah. Bukan untuk kita, ni projek madrasah. Ni air bacaan 30 juz Al-Quran insya-Allah. Wallahu alam. Ada soalan Syafiq? Sekejap. Okey. Platform F. Daripada platform F, Intan Cempaka Zaris, abah saya dah uzur, tak boleh bangun. Ada masanya dia terjerit ketakutan, kata ada gangguan. Apa patut saya lakukan? Sama. Ayah saya pun sama, nak lari rumah. Asyik nak pindah rumah je. Kan? Kang, dia akan jadi bengis, mengamuk. Bapak saya. Sekarang ada dengan saya ni. Bapak saya ni. Memang macam tu puan. Baca manzil pun. Baca manzil. Baca ayat Ruqyah. InsyaAllah kalau puan perlukan bantuan kita. Daripada mana ni? Platform apa? Facebook ke TikTok? Facebook. Hubungi Syafiq. Nombor telefon Syafiq tu. Hubungi Syafiq nombor telefon tu. Kita bagi puan ayat-ayat boleh baca. Nabi ada ajar ilmu. Kalau orang tua dah nyanyuk gila, dia tak ingat, Nabi ada ajar ayat Quran. Ni Nabi sendiri ajar. Nabi ada baca ayat-ayat Quran tu. Oh, smart lama. Bukan senang dapat muka smart macam ni. Kan? Kelas. Kelas. Okey, soalan Syafiq. InsyaAllah saya doakan puan Puan, yang penting puan masuk diri saya nasihat diri saya, semua adik-adik saya, adik-adik tuan-tuan perempuan yang sedang jaga mak bapak, banyak bersabar. Jaga orang tua bukan senang. Setuju? Kongsi kat saya sikit. Tulis perkataan kat komen, setuju ke tak? Setuju ke setuju? Jaga orang tua bukan senang. Satu. Tak apa. Tak apa. Tutup. Bantu saya. Nyatakan setuju ke setuju? Satu emosi kita, satu emosi orang tua tu. Bukan senang. Dia kecil hati, dia terasa hati. Kita cakap sikit kan, dia terasa hati. Kita kata, alah, jangan, kita tinggi sikit suara, dia terasa hati. Kita kata tak boleh, dia kata, kan. Dan kita sendiri pun kadang-kadang kena bantai adik-beradik, orang pertikaikan jiran, tetangga, depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Orang bukan faham kehidupan rumah kita. Kena pula, kalau mak bapak dia memang dah uzur, dah tak ingat, dah hilang ingatan kan. Dia akan jalan, kadang-kadang tak pakai seluar, keluar rumah, kita tak sempat. Orang kampung cakap macam-macam. Bukan mudah. Setuju ke setuju bahawa bukan senang sebenarnya jaga orang tua yang sakit. Bukan senang. Satu, Allah bagi kurniaan yang sangat besar syurga dia. Allah bagi syurga untuk orang yang sabar uruskan mak bapak. Saya setuju dengan pendapat saya sendiri. Bukan senang sebenarnya. Bukan mudah. Orang atas sekali boleh banyak komplain. Apa kau jaga mak macam ni? Kau tengok pamper tak salin, dia boleh cakap. Setuju tak? Setuju ke setuju? Atau anda yang balik sekali tu. Rumah kotor. Dah kau tahu rumah tu kotor, kau boleh balik tak? Kau ingat apa? Kau duduk hotel. Itu mau mak pak kau. Kau yang tak jaga mak pak boleh balik tak? Untuk bersihkan, sapu apa masalah kau? Yang kau anak beranak duduk main handphone, kau ingat bapak kau apa? Engkau ingat kau boleh masuk universiti, hari ni pengenalan besar, dengan kudrat kau. Bapak engkau yang kerja mati-mati, cari rezeki. Kau lupa ke tu? Faham? Kau tak boleh jaga dia, tak boleh sapu sampah. Besar sangat ke kau? Kau ni apa? Keturunan raja.
Ngaji pun pegang penyapu. Ke kau penyapu? Kan tak kena. Faham ke faham? Kan? Kau tak boleh ke? Kau balik sesekali, kau tak boleh buka peti sejuk. Anak kau buka peti sejuk nak air. Buka peti sejuk nak air. Engkau pakai otak le. Buka peti sejuk tengok dah kosong. Dah lah adik engkau, kakak engkau, abang kau. Kan? Jaga bapak engkau, jaga mak engkau. Faham tak? Engkau tak boleh buka peti sejuk. Engkau bagi komplain apa hal? Ni apa ni tak ada barang ni? Kau tahu tak ada barang. Apa barang kau ni? Nampak tak? Pergilah beli barang. Faham ke faham? Jelas? Settle. Kan? Di pihak yang jaga, ada tekanan dia. Kau balik, kau jangan tekan dia. Dia dah lakukan pengorbanan tau. Tinggalkan suami dia. Jaga bapak engkau. Jaga mak engkau. Kau tak mampu buat kan? Bini kau tak mampu nak tinggal, nak pisah dengan kau kan? Ada orang sanggup tinggalkan keluarga dia. Apa salah? Engkau support. Kan? Engkau bergaji besar. Apa salah engkau injek sikit duit? Kan? Barang dapur penuh kan? Apa salah? Allahu Akbar. Ini beli obat sekali. Obat bukan mahal, bukan murah pun. Kadang-kadang mahal. Engkau nak hantar mak bapak engkau pergi hospital pun tak mampu. Dia ada rawatan berkala. Kau tak mampu. Kau harapkan dia saja. Apa salah? Cuba anak kau sakit. Kau sanggup cuti kerja lah. Kalau bapak engkau sakit, nampak 1001 alasan kau bagi lah. Faham tak? Cuba anak kau sakit. Kan? Kau sanggup ambil MC lah untuk uruskan anak kau yang sakit. Sebelum anak kau ada, bapak kau ada dulu. Kau faham? Sebelum anak yang kau sayang tu, yang kau tatang minyak macam minyak penuh tu, sebelum ada tu, sebelum kau tatang dia, bapak kau tatang kau dulu lah. Faham ke faham? Kan? Share live ni. Supaya sampai pada semua orang yang degil, yang tak pernah kenang jasa mak bapak, yang tak hargai. Bagi alasan, sibuk. Kalahkan menteri. Allah. Subhanallah. Kan? Dia ada bahagian isteri, dia ada bahagian suami, dia ada bahagian anak-anak. Semuanya terlibat sama. Faham tak? Suami tengah sakit, isteri jangan banyak alasan. Kan? Anak saya macam ni sini. Ya, anak kau satu bahagian. Episod yang lain. Tapi episod kita sebagai isteri, adab. Berlapang dada. Dia bukan seorang insan yang kekal mutlak untuk kita. Yang dulunya pergi bersama, sedondon, jalan ke hulu kilir bersama. Tiba-tiba dia sakit, kita tak mampu terima kenyataan tu. Kena terima. Salah seorang kena pergi dulu. Atau dua-dua Allah panggil sekentak. Accident, meninggal. Ada orang dia punya cinta kasih tu seakan-akan macam dah berbisik, seakan-akan dah terpatri kan, meninggal tak sampai 3 minggu meninggal dengan suami. Saya dekat kampung saya tu kan, dia infak tanah dia untuk surau. Terbina surau sampai sekarang tuan-tuan, surau kampung saya. Suami meninggal kat Mekah, isteri balik. Tak lama lepas tu isteri dia pergi, isteri meninggal kat Mekah. Nampak tak? Infak tanah kat surau. Orang minta infak pun kau berkira. Akhir tanah tu apa? Akhirnya faham? Jadi rebutan anak-anak yang kau tinggalkan. Faham tak? Infak je. Nampak? Ni aku tengah guna kekuasaan power aku. Tolak ni, dia main ni. Nampak tak? Dia biarkan Safi. Kau tu, kau tak dia attack balik. Dia memang ada macam pengaruh macam tu. Kau tak ditolak balik. Kau tahu tak? Saja-saja je. Ada misteri. Sebab yang jaga tu pun memang ada masalah kat tu yang jaga tu. Kan? Soalan. Setuju kan? Setuju? Setuju, insyaAllah. Alhamdulillah. Okay. Daripada TikTok Suhaiza Sam. Ahli keluarga kita kahwin tanpa izin isteri. Apa harus saya buat? Perlu beritahu ke tak? Salah ke kalau tak beritahu? Kalau dia kahwin tu langgar syariat, lain lah. Kalau dia kahwin satu lagi tak langgar syariat kan? Faham tak? Kita timbang-timbangkan. Kalau kita beritahu apa impak dia, kita beritahu apa kesan dia dalam keluarga yang kau bagi tahu tu. Kan? Macam itulah kehidupan kita. Sebab dia tak langgar syariat. Dia kahwin senyap. Contoh bapak kita. Bapak kita dah umur 50 lebih, 60 lebih. Dia kahwin senyap ke. Kita tahu dah tersempak. Kita pun cek, hantar orang kiri kanan depan belakang. And special brand datang. 007 pun turun sekali. Nampak tak? And pelbagai jenis komando terlibat sama. Dapat tahu betul sah bapak kita kahwin satu lagi. Kau nak cakap mak kau tak? Mak kau dalam keadaan tak sihat tu. Ada jantung. Kan? Jantung pun sebelah dah rosak sebab pegangan korang adik-beradik. Lepas tu bapak kau pegangan lagi. Kau rasa macam ni? Nampak tak? Jadi kita kena ambil kira semua ni. Faham tak Biarlah. Kalau cerita ni berlaku pada seorang ayah yang isterinya pun dah maki uzur. Kan? Kita benarkan mak kita penghujung usia dalam keadaan yang bahagialah. Yang tenang. Sebenarnya. Itu penting lah. Saya tak dapat maklumat detail. Macam mana, apa ceritanya. Kan? Contohnya, adik ipar kita kahwin satu lagi. Ni adik kita ni perempuan ni. Ramai orang campur tangan. Pergi cekak. Apa masalah kau kahwin? Adik aku macam ni. Dia kahwin. Sah.
Kau jangan bantai dia. Perbuatan kau campur tangan menyebabkan adik kau besok diceraikan. Dia ni kahwin satu lagi ni, dia abai kata adik kau. Kan? Semua orang sayang adik. Kalau kita pun kita akan marah. Tapi marah kita jangan sampai bercerai orang. Marah kita jangan sampai kita campur urusan keluarga orang. Marah kita jangan sampai porak-poranda keluarga orang. Kena faham tu. Kan? Termasuk adik-adik saya. Kan? Kita bukan boleh masuk walaupun saya ni orang motivasi, kan? Pakar psikologi ke pakar apa pun. Kan? Tapi kalau ada benda yang kita tahu batas kita kat mana, berhenti kat situ je. Bola sepak, main dalam padang. Bola tu boleh main kat luar. Tapi dah terkeluar daripada peraturan. Jangan kau buat. Faham tak? Sampai kat tempat penonton kau main. Faham tak? Apa jadah macam tu? Betul tak? Dia ada batasan dia ada garis dia. Kita main kat teritori kita, kat wilayah kita, kat kawasan kita saja. Lepas tu dia tak boleh. Faham tak? Kita ada batas, kita ada had kita. Kita ayah, kita mak, dan kita adik-beradik. Ada batas kita. Tak boleh campur lebih pada situ. Kalau campur lebih situ, dia akan rosakkan keluarga orang. And Allah Akbar. Wallahu alam. Next. Dari soalan privacy daripada platform AW. Assalamualaikum Pak Riz, nak tanya soalan. Bagaimana nak selesaikan masalah anak lelaki yang telah kena ilmu hitam dari isterinya yang menyebabkan dia lupa dengan ibu ayahnya serta keluarganya? Nama rahsia. Ni jawapan ni memang sulit lah, kan? Baba, siap lah. Ni kena. Ni mak, kena ilmu hitam mak, kena ilmu hitam. Nampak tak? Dia kena ilmu hitam. Betul lah tengah hari ni. Ni dia kena ilmu hitam mak. Allah Akbar. Habis dia buat macam ni kan ni. Akhirnya dah apa tadi. Betul kena tinggal ni. Minta maaf puan, saya gurau. Saya nak puan sahabat yang tanya soalan tu relax macam ni. Kan? Siapa membuat kita? Siapa? Ada orang tanya Syafiq ke tu? Tak, Syafiq tak macam tu. Kan? Itu apa ni? Nama dia Mugem. Siapa yang pergi BPR kenal lah kan? Siapa yang pergi BPR dah kenal. Eksklusif tu. Kan kita nanti bulan 12 ni kalau tuan-tuan pergi program saya, kita buat setahun sekali je hujung tahun. Nanti pergi lah. Ni baru bulan 2. Tak kisah siapa membuat. Berubatlah. Tapi jangan salah. Cari pawang, cari bomoh, cari pengamal perubatan yang salah. Menyebabkan bertambah-tambah jin yang ada. Gunakan syifa, gunakan ayat ruqyah. Baca setiap petang manzil, insya-Allah. Pagar rumah kita dengan ayat-ayat manzil, insya-Allah. Ayat Quran, siapa pun baca, insya-Allah dia akan mujarab. Terutama orang yang memang amalkan Quran tu dalam bentuk akhlaknya, peribadinya, keterampilannya, dia memang jaga Al-Quran. Maka bila dibaca ada kesan yang lebih besar. InsyaAllah puan, bagi nama kita bantu di madrasah dengan bacaan. Sebab nantinya kita ada bacaan 30 juzuk. InsyaAllah kita boleh bantu mana yang patut. Tak perlu bayar apa-apa pun. Kita bantu. Tak ada apa sihir, mentera, jampi memang wujud kat dunia ni. Nabi ketika akhir hayat baginda pun Nabi sebut. Kesan Nabi disantau itu masih ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tertelan air liur je. Makanannya sempat dibuang. Dengan ingatan Jibril AS pada Nabi SAW. Peristiwa. Di Allahu Akbar. Disantau oleh orang Yahudi. Daripada zaman Nabi lagi. Subhanallah. Apa nak kita heran dengan Yahudi yang ada sekarang ni. Memusuh kepada kita yang kekal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi sahabat, kena ikhtiar. Tak kisah siapa pun buat. Kalau kita jaga amal, jaga zikir, buat ibadah, insya-Allah makhluk ni memang wujud. Ada di mana-mana. Jangan terperangkap tuan-tuan ni. Kadang-kadang banyak orang promosikan amalan-amalan mereka menggunakan media masa sekarang, media sosial. Tarik sana, tarik sini. Terlalu banyak sekarang. Tarik ni. Carilah cara Islam. Sebab perubatan apa saja sekalipun bertentangan dengan cara Islam, tidak akan memudaratkan. Percayalah, akan memudaratkan. Kalau terbuka hijab, kamu akan nampak jin-jin orang. Saya ada madrasah, budak baca Quran pun orang serang.
Namanya manusia, dia tak akan pernah puas. Puan kita buat madrasah, ajar anak orang untuk hafal Quran, untuk hidupkan Quran dalam jiwanya, dalam kepribadiannya, dalam tingkah lakunya, dalam karakter hidupnya, dalam gaya hidupnya. Pun kena serang puan. Sahabat-sahabat kena serang juga. Orang hantar macam-macam jin. Ada jin bar, ada jin tan manis, ada jibam. Okay, memang ada puan sahabat-sahabat memang ada. Kena banyak sabar, sambil tu berusaha. Sebab saya pernah jumpa satu kes sampai mati tau. Dia kerjakan budak tu sampai mati. Bukan jin yang matikan, memang ajal dah sampai. Orang tu masuk, ni mak dia sendiri datang jumpa saya. Berbual hati-hati. Bapak dia meninggal, suami meninggal. Dia kenakan budak ni. Budak ni, satu kes ni dia datang jumpa saya tu, budak tu sampai gila. Sampai gila dia kerjakan. Budak tu belajar universiti. Sampai universiti. Kebetulan universiti sama dengan Mariana, UUM. Tak salah kan? Sampai gila. Bapak dia tolong ubat. Siapa saya bantu dia, dia tanyi. Bapak dia sampai meninggal. Meninggal bapak dia. Dia tanyi kan. Dia gembat. Maknanya dia nak budak tu gila. Dan tak ada orang boleh ubat. Tapi Allah kan ada. Jangan putus asa. Sehebat mana pun kekuasaan manusia, hebat lagi kekuasaan Allah SWT. Jangan give up. Jangan pernah takut dan gentar dengan apapun ancaman makhluk. Allah ada. InsyaAllah. Wallah alam. Next. Bintan mana? Bintan putih. Semua dalam tu tulis. Bintan mana? Bintan putih. Tadi, tapi tuan-tuan jangan tersilap Yang saya bawa tadi tu, itu manusia bukan jin. Yang tadi tu kan, itu bukan. Itu adalah kesan daripada panah. Panah peti, pung kan. Kena. Hangus. Hangus. Tak apa, nanti kita kenalkan budak ni. Hujung tahun lah, hujung tahun. Tak boleh kenal-kenal. Nanti takut dia apa ni, lupa diri. Okey, ada soalan. Muka-muka tu sama tu macam aku. Daripada TikTok Rosiati. Assalamualaikum Pak Aris. Dosa ke kalau ambil duit dalam dompet suami tanpa pengetahuan suami? Aku dah cakap dah. Memang adanya Pak. Ada satu ustaz tu dulu, masa saya mula kahwin, isteri saya dengar kat Audi Ikim rasanya. Ustaz cakap macam tu. Ini yang saya belajar. Ini saya belajar. Kalau hak kamu boleh ambil. Tapi hak suami tetap hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau suami tak bagi nafkah, ini yang saya belajar refer pada ustaz yang bertauliah. Ni ustaz yang bertopiah. Ustaz bertopiah. Utopia. Kan? Kena tanya ustaz bertauliah. Kalau yang saya belajar, suami tak bagi nafkah, rumah tangga pun dia tak urus dengan baik, duit anak tak diberi, maka dibenarkan untuk ambil sekadar yang perlu ambil. Bukan berjoli-joli lebih, kan? Faham tak? Tetapi kalau semua keperluan telah dipenuhi, tak boleh ambil. Itu hak suami kita. Maka berdosa kita ambil. Itu yang saya belajar. Wallahu alam. Tak nak cakap banyak, takut saya punya poket pula akan hilang. Next. Daripada itu Lisa SQ. Assalamualaikum Pak Aris. Nak bertanya. Mengapa setiap maghrib dan subuh saya terbawa WhatsApp? Maghrib dan subuh terbawa WhatsApp. Mungkin jiran sebelah kau bakar sampah kot. Malam-malam dia berbincangan. Asap tu wallahu a'lam lah. Saya nak cakap tak tahu, tak boleh nak cakap sebab asap tu lah makanan jin. Kan? Tapi saya tak boleh cakap apa kalau asap tu mesti ada jin ke apa. Kan? Tapi itulah waktu-waktunya, waktu macam zuhur ni kan. Ni ketika ni api neraka sedang menjulang. Kan? Jin berkeliaran. Satu orang dulu kata apa? Jangan dah tengah-tengah hari ni jangan main kat luar rumah lah, masuk dalam rumah lah. Petang pun orang cakap macam tu. Maghrib-maghrib. Itu semua sama je. Pertukaran ship antara makhluk. Makhluk-makhluk gaib ni dia ada tukar ship tau. Kan? Dia ada tukar ship dia. Setan-setan ni yang mengasut manusia ni, dia ada ship dia. Jadi itu waktu ship dia tukar-tukar. Yang tu saya tahu saya lah. Kan? Jadi buat amal. Apa dia? Ada bayar. 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 Apa kau bayar? Kan? Jagalah amal. Buat zikir. Baca taklim dalam rumah. Perdengarkan ayat suci Quran dalam rumah, insya-Allah. Bila jiwa kita ada Quran, telinga kita sentiasa dengar ayat Quran, kat mana kita pergi kan kita akan terdengar ayat Quran tu, percayalah.
Maka jiwa kita yang berfikir tentang jin, tentang ni semua akan mati, akan terbunuh dengan sendiri. Percayalah. Maka biasakan dengar ayat-ayat Quran, zikir-zikir. Faham tak Dalam kereta dengar ayat Quran. Subhanallah, kat pejabat buka, ada handphone kan, buka ayat Quran. InsyaAllah. Okey, saya tak boleh lama pasal bateri saya nak habis. Kan tak putus macam semalam. Tinggal 90%. Nasib baik kalau dia kata 10%. Okey, ada soalan? Daripada kakak Hanas, Aura Healing. Pak Riz, macam mana kita nak didik lelaki untuk berani berterus terang bila nak kahwin lagi? Bukan dia tak nak berterus terang, sebab dia tahu jawapan dia apa. Sebagian besar dia ada pandangan macam tu. Kan? Dan kebanyakan lelaki akhir zaman ni memang tak berani nak cakap. Sebab dia takut ada kesan dalam rumah tangga dia. Isteri dia hilang percaya dan keyakinan pada dia. Sebenarnya berterus terang tu gentle, tapi tak semua orang berani. Pak Riz, setakat hari ni aku belum berani lagi nak cakap. Sebab aku tak ada perancangan. Setakat hari ni lah tak ada perancangan kan. Pening kepala buat apa, satu pun Alhamdulillah. Bukan Masya Allah tau, satu pun Alhamdulillah. Bukan Masya Allah, satu pun Masya Allah. Faham Abah. Mendidik isteri bukan mudah. Mendidik isteri bukan mudah. Sebab kita akan bertanggungjawabkan di akhirat dengan setiap perbuatan isteri kita. Kenapa nak tambah lagi jadi dua kalau kita sendiri tahu kita tak ada keupayaan nak didik. Kita tak ada keupayaan nak tundukkan dia. Faham tak Allahu Akbar. Tapi kalau kita rasa kita memang berhak nak kahwin satu lagi, kita ada keupayaan, terus serang je lah. Kalau kuali berterbang, piuk terbang, dia akan terbang juga bila dia tahu. Sebab tu, ni tips bagi siapa nak kahwin dua, tapi nak bagi tahu pada isteri. Buat amalan 40 hari. Buat amalan 40 hari, zikir jalan, ya Allah, aku nak hidupkan satu amalan yang baik, dan aku nak berterang pada isteri aku. Engkau berikan dia kelapangan, engkau berikan dia keredaan ya Allah. Kau jadikan dia hamba yang reda dengan perbuatan aku. Buatlah amalan 40 hari. Buat zikir, buat amalan puasa. Dah mula puasa, dah jaga. Isteri akan dapat rasa tak sedap hati tu. Apa masalah ni aku tengok sejak kebelakangan ni bukan main zikir. Allahu. Dalam Allahu tu, Allah. Tapi jeling isteri. Allahu. Isteri kata ada tak kena tu. Ada tak kena tu. Keluar senyum-senyum kan. Nyanyi dalam kereta menyanyi je. Dah nak mampus tu. Tapi menyanyi orang tua dah usia macam kita ni, sepatutnya banyak dengar Quran. Dia menyanyi je. Maklumlah tengah dibibit-bibit cinta. CINTAKITA, satu rasa. Kan macam tu lah kan. Satu rasa. Mana ada rasa yang lain? Rasa dia sama je. Tak kira usia pun. Bila dah cinta, rasa dia sama je. Happy, seronok, bahagia. Tengok bini menyampah. Tengok bini macam tak berselera. Tapi tengok yang tengah cinta tu pun kan, tangan atas kepala. Tidur malam. Isi dah mula bercakap ni, apa masalah ni, aduh. Nampak tak? Isi pun apa lagi? Buat amalan 40 hari. Backup balik. Cover report. Buat cover report pada Allah. Ya Allah, aku nak dia dalam kehidupan aku, ya Allah. Berikan hidayah supaya cinta dia pada aku kekal, ya Allah. Walaupun dibenarkan dalam Islam, ya Allah. Tapi aku tak kuat, ya Allah. Aku takut berdosa pada engkau, berdosa pada dia, ya Allah. Ya Allah, jadikan dia seorang suami yang baik. Seorang suami yang pemegang. Cakaplah pada Allah. Cover report. Next. Tapi sebagian besar lelaki memang tak berani. Walaupun dia tiba isteri, tolong jemur siap. Jap. Ada selingan tu daripada Ida Gula Tupok tu. Ida, apa Ida? Kemain orang belakang gelap. Ini semua penakut. Jangan percaya, ni semua penakut. Lagi tak boleh pakai, penakut. Yang bercakap level sama je. Soalan. Okey, daripada Kak Zai, salam. Saya nak tanya, kenapa suami pertama sakit buah pinggang dan meninggal? Kahwin yang kedua pun sakit. Sakit tak ada kaitan dengan kahwin. Allah takdirkan begitu. Kan? Satu pengiktirafan pada anda sebagai seorang isteri untuk jaga dan rawat dia, dan anda ada pahala yang besar. Faham tak? Menjaga isteri yang sakit, pahala besar. Sebab sebagian besar lelaki, dia tak akan jaga isteri dia yang sakit. Dia jaga isteri orang. Dia jaga perempuan lain. Nampak tak Dalam pantang pun ramai orang feel. Faham? Jadi ini bekal untuk anda, puan. Bila kahwin dengan suami pertama sakit, kamu jaga dengan cinta, kasih. Kemudian kahwin satu lagi, dia tak ada isu malang. Dia tak ada isu celaka.
Tak ada. Itu orang punya cerita. Itu teori bodoh-bodoh yang dibangunkan oleh manusia. Tak ada kaitan. Allah hadirkan takdir sesuai dengan iman kita. Allah nak hantar kita ke syurga dia dengan berkat menjaga suami dengan jiwa, dengan hati, dengan kasih sayang. Buat puan. Tak usah fikir apa kata orang. Nanti orang kata suami kedua mati. Oh, yang ketiga pun takut nak kahwin dengan kita. Tak apalah, kita teruskan perjalanan hidup kita. Betul tak? Takdir tak boleh. Takdir kalau itu dah takdir kita, itulah takdir kita. Apa kita nak fikir kan? Yang berlapang dada dengan Allah SWT. Okey, dah. Ada soalan? Nah. Jangan lupa ni. Pada sahabat-sahabat di Facebook, di TikTok, di YouTube, kalau anda nak bantu Madrasah Pak Aris, kan, bukan duit yang kita tagih, tapi beli masuk projek ni, beli air 1 kotak, beri amanah pada kami, edarkan pada waktu Ramadan. Itu cara dia. Itulah cara kami nak carilah pendapatan, kan, bila datang Ramadan ni untuk kita sesuap nasi untuk survive madrasah. Next. Daripada TikTok Mamadi, Pak Aris, macam mana nak eratkan hubungan baik anak dengan ayah sedangkan ayah ni tahu marah je, tak pernah suruh anak solat? Yelah, hukumnya haram. Tanamkan kebencian pada anak supaya dia benci suami kita, benci isteri kita. Hukumnya haram, berdosa besar walaupun dah bercerai. Berdosa besar. Jangan sebarkan kebencian, sebaliknya sebarkan kasih sayang. Rahmatan lil alamin. Nabi bawa rahmatan lil alamin. Kan? Jadi bila anak kita rasa tak selesa dengan suami kita, itu ayah dia. Sebab ayah ni tahu marah aje, tapi mendidik tak. Ingat pesan saya ni. Ini benda besar. Ramai orang tak fokus pada tu. Kadang-kadang kita marah suami kita depan anak-anak. Kadang-kadang kita bergaduh depan anak-anak. Kadang-kadang kita tambahkan kebencian anak tu pada suami kita, pada ayah dia. Ayah kau macam tu. Mak pun tak faham lah ayah kau ni. Kan? Tiba-tiba nak marah aja. Entah apa salah budak ni. Tiba-tiba nak marah. Kan? Tak pakai otak ke? Dah tutup nak mampus pun marah-marah orang. Kamu telah menyebabkan suami ni ada ego tau. Bila dia kena kritik macam tu, dia lagi nak tunjuk yang dia ada kuasa, dia ada power dalam rumah tangga. Tanamkan pada anak-anak bukan sekadar suami, tentang guru dia, tentang kehidupan kat dunia luar. Raih orang walaupun kita berbeza. Raih orang walaupun kita tak selaluan. Raih orang walaupun kita tak sealiran. Maksudnya apa Pak Aris? Suami kita baran, suka marah anak. Cakap pada anak kita, terima ayah tu, dia tetap ayah korang. Walaupun dia macam tu, kau perasan tak? Kan? Kita create satu cerita supaya anak jadi cinta dan kasih pada ayah dia. Engkau orang tidur, kau tak tahu, kecil-kecil dulu. Ayah kau lah yang tidur kau orang. Ayah kau lah yang salingkan pampers kau orang. Ayah kau lah, kalau mak pergi kerja tu, ayah kau yang jaga. Kan? Mungkin tekanan hidup, tak apa. Korang ni, mak tak nak korang lawan ayah korang. Walaupun ayah kau baran, kau tengok ayah dengan mak dah hidup dah dekat 28 tahun dah perkahwinan kami. Tapi kenapa mak bertahan? Sebab mak terima ayah kau. Yang kekurangan tu mak terima. Seperti ayah kau terima mak punya kekurangan. Itu maknanya kita bangunkan anak dengan pandangan yang baik. Kan? Sebab anak yang derhaka pada bapak dia juga tidak akan cium bau syurga. Dia juga tidak akan dapat, kan, kenikmatan di akhirat besok. Kita takut tu. Besok kita dihirit sama. Anak boleh hirit mak bapak, kena ingat tu. Kan? Kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kerana didikan kita. Kerana kita tak tarbiyah anak, nak samakan iman anak kita. Kita kena bangunkan dia. Kena mantapkan akhlak dia. Jadi, ingatkan anak tentang perkara baik. InsyaAllah. Wallahualam. Okey. Mana handphone? Handphone mana? Handphone tak ada? Handphone mana? Ada? Masuk sekarang. Takut dia. Takut kena gampas handphone. Dah, aku senyap je kan handphone. Tak pakai handphone. Ya Allah, ya Rahman. Okey, soalan Sabiq. Daripada TikTok Kama Maria. Assalamualaikum Pak Aris. Kenapa bila dah kahwin lelaki takut dengan isteri? Dia bukan takut. Kalau lelaki takut, itu ada masalah. Dia sebab dalam berkahwinan, seorang suami dia tak boleh takut isteri sepatutnya. Dia hormat, dia raih perbezaan pendapat. Kan? Dia menerima kekurangan isteri dia, kelebihan isteri dia. Tapi kalau kita takut isteri kita, sampai isteri kita bercakap kita takut, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dayus. Kita adalah orang, walaupun banyak orang buat konten menggambarkan bahawa isu ni
macam senang gurau-gurau macam saya gurau tadi kan. Itu tak betul dalam Islam. Saidina Umar, Saidina Umar ni siapa? Gerun musuh ni. Bukan kata musuh. Iblis ni takut kat dia. Kan? Bila Saidina Umar lalu kat jalan tu, iblis ni mengelak, tak nak lalu jalan yang sama. Bayangkan. Tapi Saidina Umar ni, dia bagi laluan kat isteri dia berletih. Cakap tinggi, dia benar ni kan. Inilah suami. Dia bukan soal takut tak takut. Dia soal bagi suami yang ada ilmu, bagi suami yang faham, kan, dia tak akan buat isteri dia berdosa. Isteri dia bercakap, dia biarkan. Tapi dia tahu cara nak masuk macam mana. Tapi kalau isteri dominan, isteri yang tentukan segala-galanya, sampai suami nak buat keputusan tak boleh, itu adalah masalah rumah tangga. Isteri tu berdosa pada Allah SWT. Kan? Abang senyap boleh tak abang senyap? Abang bercakap banyak lah, senyap lah. Berdosa dengan Allah, berdosa dengan suami. Faham tak? Banyak sekarang. Banyak. Kan? Yang abang nak RM5 yang nak beli gokok. Gokok tak habis-habis. Dia punya bodoh, 100% duit bagi kat isteri. Engkau mesti pegang juga duit. Saya tak ajar benda salah Kau mesti pegang duit untuk kehidupan kau. Engkau sayang bini kau, engkau bagi gaji kau 3/4. Tak apalah. 1/4 tu kau ambil, kau pegang kehidupan kau. Bila kau minta isteri kau, isteri kau tak bagi, dah berdosa. Faham tak? Ini benda penting ni. Tapi kalau kau minta isteri kau bagi, tak ada masalah lah. Tapi dia bebel, dia maki amun kau. Tak habis-habis gokok. Halah. Nampak tak? Kan? Ni masalah. Banyak sekarang kes. Banyak kes. Keluar rumah tak bagi tahu suami. Kan? Suami pula penakut, tak boleh cakap. Cakap walaupun sekali. Saya tak suka cara awak keluar rumah macam ni. Senyap lah. Bising lah. Lorat. Orang nak keluar rumah pun nak tahan-tahan. Awak buat kerja awak lah. Agaknya ada mana-mana bulu jatuh tak? Tak ada apa nak takut, cakap je lah. Ada bini kau terkajang kau. Macam ni lah terkajang. Terkajang. Tertampak suami dalam longkang. Tak ada. Kau kena cakap je. Sekali kau cakap, kau dah melepaskan. Faham tak? Sesuatu yang kau perlu cakap. Kau tak ada Allah akan tanggungjawab kau kat akhirat. Kenapa kau tak tegur isteri kau? Aku takut. Nak mampus kau jawab macam tu pada Allah. Faham tak? Kau kena cakap. Saya tak suka awak. Kadang-kadang isteri pergi kerja, orang mak nampak bontot, nampak bawah dada, nampak pinggang, pakaian tak tutup aurat. Betul tak? Suami tahu tapi tak berani cakap. Ada pula satu mamat tu kata apa? Kau jangan banyak cakap. Aku tanggung dosa dia. Kau tahu tak kau cakap apa ni? Engkau tahu tak kau cakap apa? Kalau kubur tu macam pasar raya tak apa. Kalau kubur tu macam pergi 7-Eleven tak apa. Kan? Kau ingat kubur tu apa? Antara kubur tu lubang-lubang neraka. Kan? Atau taman-taman syurga. Faham tak? Kalau lubang saja jatuh berdebu tak apa. Yang main lubang neraka ni, Nabi pernah duduk dengan sahabat-sahabat, kan? Ada debat kata 70 tahun. Faham tak? Nak bunyi pum, letup kuat, kan? Ada debat kata dengar, ada kata tak dengar. Nabi kata kau dengar tak apa berlaku sebentar tadi? Itulah sesuatu yang dibaling daripada atas lubang neraka, dia baru jatuh selepas 70 tahun. Dia punya dalam 70 tahun perjalanan, kau tahu tak? Engkau mengelilingi dunia berapa lama je? Man, tak sampai setahun. Betul tak? Kau naik basikal. Betul tak keliling dunia? Katakan 2 tahun. Ni 70 tahun. Perjalanan ni. Berapa luas tu? Satu lubang. Faham Berhati-hatilah semua sahabat-sahabat saya. Dan kita kembali kepada tuntutan Islam, kepada syariat, kepada apa yang dituntut oleh Allah SWT. Wallahualam. Okey. Soalan? Daripada TikTok Sufi, macam mana nak pujuk anak belajar agama? Kalau anak tu kecil, baru 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, jangan pujuk, hantar je. Kalau anak tu dalam rumah, dia tengah main game rumah terbakar, nak pujuk ke? Kau tarik, kau heret je. Kalau kau tak heret, dia terbakar. Dia tengah leka main game. Betul? Tapi kalau umur 20 tahun, 21 tahun, memanglah kena pujuk. Sebab dia dah besar, dia boleh buat keputusan hidup dia. Kan? Kau hantar dia lari. Tapi umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, engkau kena heret je. Salah pak dia didikan tu, kau didik sendiri. Dia nak samakan anak, tanya dia, dia mesti nak duduk kat rumah sebab ada handphone, ada TV. Faham ke faham? Kan? Tapi kalau anak tu dah 15, 16 tahun, itu salah kita dulu, tak didik dengan agama. Kan? Sekarang macam mana? Jadi saya nak bagi tip bagi anak dah belasan tahun. Pertama, anda jaga tahajud anda jaga qiyamul lail anda jaga bangun malam. Itu maksud dia. Bila anda jaga, anda ada ruang dan peluang untuk bermunajat dengan Allah, berdoa dengan Allah. Wahai Allah, aku takut dengan amalan aku. Terimalah amalan aku. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Allah Ibrahim. Ada dalam Quran tu.
Ya Allah, terimalah amalan kami. Itu selepas peristiwa membina Kaabah. Jadi minta bantuan Allah. Ya Allah, terimalah amalan aku. Ya Allah, tolong aku. Ya Allah, terimalah amalan aku. Ustaz, okey Ustaz. Terima kasih Ustaz Umar. Ya. Faham? Allahu Akbar. Banyak bangun tengah malam, setiap masa kekalkan bangun malam tu secara berturutan. Buat amalan 40 hari insya-Allah. Minta ya Allah beri hidayah pada anak aku, beri hidayah pada anak aku. Minta. Insya-Allah 14 tahun. Saya ada paling besar 20 apa? Masuk itu. Paling besar apa? Berapa umur? 23 tahun paling besar. Ataf berapa? 23 tahun. 23 tahun Allah bagi hidayah. Bukan senang nak bawa kan. Tapi bila mak bapak merayu, mengharapkan Allah, bukan merayu pada makhluk. Insya-Allah dapat. Insya-Allah dapat. Kan? Dapat insya-Allah. Insya-Allah. Saya percaya tu. Hidayah milik Allah. Next. Daripada TikTok AG8GE, kadang isteri yang melawan ni adalah sebab perangai suami juga. Macam ni puan. Kalau anak kita jerit mak kita, "Hoi!" Orang tanya, "Asal kau jerit mak kau?" Ada sebab. Mak aku cakap tak dengar cakap. Tak boleh kan. Macam mana anak macam tu mak. Isteri. Kita kena faham. Hukum tak terletak kepada apa yang kita fikir. Hukum adalah hukum. Kalau suami kita tak dengar cakap, suami kita tak buat apa yang patut dia buat, masih tak boleh kita lakukan perkara yang kita rasa nak buat. Maki dia, baling piuk kat dia. Hari ni banyak kan sebab manusia, sebab tu dikatakan apa Ibnu Umar bagi tahu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Dia kata apa? Kan? Apa dia? Kata Nabi di penghujung perjalanan ni jalan kita ni. Apa tak? Kan? Islam akan kembali seperti mana dia datang dulu. Dalam keadaan terasing. Faham tak? Maka dikabah oleh Nabi, bertuahlah orang yang terasing. Maka terasing tu apa? Jumlah yang kecil. Jumlah yang kecil. Nampak tak? Yang mana sebagian besar orang dah tak ikut Nabi dah. Kita nampak macam kita ikut yang tak ikut. Tinggi suara pada suami, herdik suami, marah suami, kutuk suami, paling teruk cerita aib suami pada kawan-kawan. Banyak. Puan, kalau suami kita bermasalah, mengadu pada Allah sebab suami kita milik Allah. Hati suami kita milik Allah. Allah yang akan uruskan. Allah yang akan aturkan. Allah yang akan buka 1001 pintu kan untuk suami kita. Faham Kalau syurga ada pintu, neraka pun ada pintu. Jadi kita tak nak pintu neraka, kita nak pintu syurga Allah SWT. Maka di dunia ini ada tempat untuk kita buka dengan cara cari Allah. Wallahu a'lam. Dengan live yang sekecil ini, bukan mudah untuk kita nak bagi tahu pada semua orang yang dah terbiasa dengan kehidupan. Kan? Allahu Akbar. Kalau pun nak tegur, tegurlah dengan cara yang berhemah, tegurlah cara yang mana kita tidak membuka ruang untuk berdosa pada Allah SWT. Ya, memang bukan senang. Bukan mudah lah. Okey tuan-tuan, insyaAllah saya nak undur diri. And untuk live ni, cukuplah untuk hari ni. Jangan lupa tuan-tuan And ini di ruang Facebook, ni Facebook, ni TikTok, ini YouTube. Di ruang media sosial ni, dapatkan air. Dan bantulah kita untuk madrasah. Kita rasa bertuah Siapa tu? Ayam apa? Sambal apa? Sambal nyet. Kita ni air nyut. Ni air nyut. Nyut. Kita rasa, kita tak diri hati kita rasa bangga Ada orang Melayu Islam kita yang boleh bilang marketing dia power 1 minit 3 minit 1 juta lebih. 80,000 tau. 80,000 dia punya apa sambal tu, apa dia punya terjual 80,000. 80,000. Kan? Tuan-tuan, kepakaran kami sebotol pun susah jual, kan? Kan? Tak apa. Jalan agama memang susah, memang sulit, bukan mudah. Kalau jual jadi kaya, takut-takut tak buka madrasah lagi. Jual botol je. Tuan-tuan, hari ni kita tak nak cerita pasal keluarga, kita cerita pasal botol. Dapatkan botol ni, kalau minum dapat hidayah. Pun semua beli. Mampus orang. Betul? Kan? Minum ni tuan-tuan lah kat segar. Semua penyakit akan hilang. Buah pinggang bertambah jadi 3. Semua ambil. Kan? Faham tak? Bukan itu kan? Jalan agama memang susah. Kan? Anda yang tengok ni pun,
Anda setuju tapi anda tak beli kan? Anda tak beli juga kan? Kan? Anda betul lah kata Pak Ris ni. Betul jalan kamu susah. Tapi tak beli pun. Kan? Termasuk keluarga madrasah kita. Anak dia adik kat sini pun dia tak beli juga. Kan? Air Coca-Cola juga dia beli. Orang kata jangan beli. Dia pergi minum air Nescafe lagi. Ini air ni kilang Melayu Islam. Ni kilang Islam kita ambil. Tanah pun tanah mak bapak kita. Tanah Melayu. Daya ni air dalam tanah Ni air tanah. Insya-Allah. Beli beli. Faham? Dan macam mana cara? Ada nombor telefon tu. Korang hubungi kita kalau tak faham. Insya-Allah. Okey, saya nak undur diri boleh? Insya-Allah Okey, selamat berhujung minggu. Jadi baik, buat yang terbaik sebab kita umat yang terbaik. Insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Haris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan perempuan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita mendengar perkongsian ilmu kekeluargaan daripada Pak Haris. Alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan dapatlah sama-sama kita ambil iktibar daripada setiap perkongsian yang telah Pak Haris sampaikan sebentar tadi. Okey, untuk tuan-tuan Pak Haris bersiaran langsung hampir setiap hari daripada hari Isnin hingga hari Sabtu daripada jam 11.30 pagi hingga 1.15 petang. Jadi untuk makluman tuan-puan, saya nak penjelaskan sekali lagi berkaitan dengan soalan-soalan yang mungkin anda boleh tanya. Pak Haris ni lebih kepada isu-isu soalan-soalan kekeluargaan, isu-isu kehidupan lah. Kalau berkaitan dengan hukum hakam agama ataupun berkaitan dengan ada soalan tadi daripada puan tak pasti tadi yang berkaitan dengan fadilat sesuatu surah tu, mungkin kita skip dulu soalan tersebut kerana kita hanya fokus kepada soalan-soalan kekeluargaan dan kehidupan dahulu, insya-Allah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mungkin kali pertama hadir dalam live ini dapat memahami kita punya objektif live kita pada setiap hari yang kita laksanakan, insya-Allah. Okey, dan kepada tuan-puan yang bagi soalan tadi, terima kasih kan. Macam-macam saya dengar sampai sini anda tergelak Okey, insya-Allah mudah-mudahan apa saja yang dikongsikan tadi dapatlah sama-sama kita ambil iktibar, bukan kita sekadar ketawa gelak semata-mata. Namun begitu kita ambillah input-input positif yang boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita berkeluarga, insya-Allah. Dan mudah-mudahan daripada Pak Haris dan warga madrasah juga kita doakan mudah-mudahan sahabat-sahabat yang mungkin sedang diuji sekarang dengan masalah keluarga dan seumpamanya dipermudahkan, dan insya-Allah mudah-mudahan bertemu dengan kebahagiaan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti yang Pak Haris maklumkan sebentar tadi, jangan lupa tuan-tuan dan puan, jomlah kan jika anda dah seronok kan dengar perkongsian daripada Pak Haris, dapat banyak ilmu, apa salah kiranya jika kita membantu ekonomi madrasah Pak Haris juga. Insya-Allah mudah-mudahan dengan sumbangan yang anda hulurkan, tak banyak sikit, tak sikit, banyak, alhamdulillah dapat membantu perjalanan kos operasi dana di madrasah Pak Haris, insya-Allah. Dan jangan risau tuan-puan kan, bila anda menghulurkan sumbangan ataupun apa saja yang anda berikan kepada madrasah Pak Haris, insya-Allah kan Allah akan ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda, dan itu adalah harta kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah permudahkan. Dan kepada yang telah pun memberi sumbangan, terima kasih. Mudah-mudahan hanya Allah SWT saja yang mampu membalas jasa baik anda semua, insya-Allah. Okey, untuk tuan-tuan, Pak Haris ada bangunkan satu projek Ramadan, namanya projek Infak Air Iqra' Syifa Ramadan, di mana kita sedang mencari penaja-penaja daripada kalangan sahabat-sahabat para pendengar untuk sama-sama kita menaja air Iqra' Syifa ini untuk buat apa? Untuk kita hantarkan ke masjid-masjid, rumah orang tua, rumah anak yatim yang terpilih sekitar negeri Melaka untuk kegunaan mereka berbuka puasa untuk Ramadan tahun ini dan seumpamanya, insya-Allah. Jadi kepada yang telah pun menaja, terima kasih. Kepada yang belum menaja, kami tunggu anda. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kepada anda yang ingin mencari tempat untuk menghantar anak-anak anda, ahli keluarga anda untuk belajar menghafal Quran, Pak Haris juga dah buka dah kemasukan ke madrasah Pak Haris di Madrasah Tahfiz Al-Quran Rabiatul Adawiyah di Bukit Katil, Melaka. Jadi bolehlah kita cuba interview di sini, dan mudah-mudahan dapat anak-anak anda dapat menjadi salah seorang pelajar di madrasah Pak Haris, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Okey, seterusnya juga jangan lupa juga untuk support TikTok terbaru daripada Pak Haris, Kambing Murah Madrasah, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan adanya TikTok terbaru ni, dengan adanya pembelian kambing daripada tuan perempuan, tak kisahlah untuk akikah ke, makan sendiri ke, tak kisahlah terpulang, insya-Allah ingat kambing, ingatlah madrasah Pak Haris. Sekurang-kurangnya daripada hasil pembelian itulah, daripada pembelian kambing daripada anda itulah kita gunakan untuk kita manfaatkan dalam kita membiayai kos operasi di madrasah Pak Haris, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan kerana sudi minjam masa anda. Dan sebelum saya terlepas pandang, jangan lupa kepada anda yang ingin bertemu dengan Pak Haris, Pak Haris tak nak ramai, sikit je. Okey, dan insya-Allah bolehlah kalau di TikTok boleh pergi ke bio, Pak Haris Motivasi ada, Pak Haris Galeri ada, Pak Haris Website ada. Nama-nama saya sebut tu adalah TikTok TikTok tim Pak Haris. Kita ada Pak Haris Website, Pak Haris Galeri, Pak Haris Infak, staff Pak Haris. Bolehlah singgah di bio tu, ada info bagaimana cara nak berhubung dengan kami, insya-Allah. Dan kepada anda yang menonton daripada platform F dan Y, dah hadir di ruangan komen, insya-Allah mudah-mudahan dipermudahkan.
Dan insyaAllah masih tuan-puan, salam zuhur. Yang baik pada Allah, yang buruk itu disandarkan pada kelemahan kita sebagai hamba untuk sama-sama kita perbaiki diri insyaAllah untuk mengejar